Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد, alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini dalam Ijtima' Jumaat. Dan insya-Allah kita sambung lagi perbahasan daripada surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min. Sambungan kita pada hari ini ialah ayat yang ke-8 dalam mushaf muka surat 468. Kita dah selesai perbahasan ayat 1 sampai ayat yang ke-7 daripada surah Ghafir. Jadi bila mana kita belajar tafsir ni, saya dah sebut sebelum ni, kaedah yang kita gunakan ialah kita lebih kepada tadabbur. Kita tak mengkhususkan kepada kitab tafsir tertentu. Cumanya saya minta kepada jemaah hanya ada terjemahan saja, itu sudah cukup memadai. Sebab kita bukan nak bahas kitab ataupun nak bahas metodologi. Kita nak ambil buah-buah tadabbur ataupun kefahaman yang telah dihimpunkan oleh para ulama. Sebab tu saya lebih banyak menggunakan mukhtasar fit tafsir ni, sebab ianya lebih ringkas dan lebih jelas apa yang diperlukan. Sorotan daripada perbahasan kita yang lepas, ayat 1 sampai ayat 7, Allah Azza wa Jal cerita beberapa perkara. Kalau kita boleh ringkaskan pada lima pengajaran dia lah. Yang pertama, kalau kita tengok untuk ayat 1 sampai 7 ni saya just flashback balik yang dah kita bahas sebelum ni, iaitu Allah Ta'ala sebut al-jam'u bainat targhib fi rahmatillah wat tarhib min syiddati iqabihi. Itu yang pertama yang disebutkan oleh para ulama, iaitu Allah Ta'ala menghimpunkan satu benda yang bersifat encourage kita untuk dapat rahmat dia, dorong kita untuk dapat rahmat dia. Dan dalam masa yang sama, kita juga didedahkan dengan ancaman yang Allah Ta'ala tu ada untuk dia ambil tindakan kepada hamba dia yang engkar kepada dia. Yang tu kita boleh tengok pada ayat yang ketiga Allah Ta'ala sebut. Yang kedua, akhzul umamul mukazzibatu sunnatun ilahiyah. Umat-umat terdahulu yang mendustai para rasul, ianya ialah satu lumrah yang akan sentiasa berulang. Yang tu kita boleh tengok pada ayat yang kelima, bila mana Allah Ta'ala sebut kazzabat qablahum qaumun nuhin wajadalu wal ahzabu min ba'dihim. Telah menipu kaum terdahulu, iaitu kaum Nuh dan juga kelompok-kelompok yang bersama bersekutu dengan mereka. Min ba'dihim, sebelum daripada Nabi Zahir dan selepas Nabi Zahir pun macam itulah. Yang ketiga, tanzihul malaikatu li rabbihim, menyucikan para malaikat daripada sebarang tuduhan, dan menyebutkan juga pada ayat 1 sampai 8, ayat 1 sampai 7, tugas para malaikat bagi mereka yang duduk di atas tauhid ni. Allah Ta'ala berikan kepada mereka doa para malaikat, iaitu pada ayat ke-7 Allah Ta'ala sebut Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu. Itu doa para malaikat kepada orang yang ikut tauhid.
Maknanya nak sebut pada kita, ada makhluk yang tak dapat kita lihat mendoakan kebaikan bagi mereka yang mengahlikan diri di atas tauhid. Yang keempat, as-sana'u 'ala Allahi adabun min adabid du'a. Memuji Allah Azza wa Jalla itu adab daripada adab-adab berdoa. Sebab dalam opening surah ni pun kita diperkenalkan dengan nama-nama Tuhan. Tengok pada ayat kedua, Tuhan sebut tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Kemudian sambung lagi ayat yang ketiga, ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit taul la ilaha illa huwa ilaihil masir. Maknanya kita didedahkan dengan beberapa nama-nama Tuhan untuk kita guna waktu kita nak berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, du'aun lil muslim bi dhahril ghaib yanfa'ud da'i wal mad'u lah. Doa satu orang kepada saudara muslimnya dalam keadaan dia tak dedah, tak beritahu pun, kita doakan orang ni, dia memberi manfaat kepada orang yang berdoa dan juga kepada pihak yang menerima doa itu. Dan memang surah ini dia nak cerita kepada kita tauhid fid du'a, pengesaan terhadap Allah Azza wa Jal dalam isu berdoa. Dan manusia ni dia akan berdoa bila mana dia ada hajat, dia berhajat. Okay. Sekarang ni kita nak sambung perbahasan pada ayat yang ke-8. Okay, kita tengok ayat ke-8. Allah Azza wa Jalla sebut, ini muka surat 468 dalam mushaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Terjemahan bahasa Melayunya, Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum. Wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam syurga yang Engkau telah janjikan kepada mereka. Wa man salaha min abaihim, dan masukkanlah bersama-sama mereka orang-orang yang layak daripada ibu bapa mereka. Wa azwajihim, isteri pasangan mereka. Wa dzurriyyatihim, keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Okay. Ayat yang ke-8 ni masih lagi menerangkan doa para malaikat kepada pengikut tauhid. Orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mengambil risiko dengan sebab nak kekal atas pendirian sebagai orang bertauhid, walaupun dia terpaksa terima risiko, dia dihalang, dia dibenci, dia dilihat pelik daripada kalangan orang ramai. Ini merujuk kepada latar surah ni diturunkan, iaitu waktu Nabi dan para sahabat dipandang sangat pelik di kalangan musyrikin Mekah kebanyakan pada waktu itu. Pengikut-pengikut Muhammad ni pelik sebab dia tak ikut arus perdana. Arus perdana bila mana ada hajat, kita korban di hadapan berhala. Tuan-tuan boleh bayang suasana di Mekah pada waktu itu, khususnya di kawasan Masjidil Haram yang kita tengok orang tawaf, ada Kaabah gini. Di sekeliling Kaabah tu dipenuhi dengan berhala, dan dekat berhala tu adanya korban-korban yang dikedepankan kepada berhala itu. Ada yang letak tanaman-tanaman yang diorang ada yang letak biji gandum, ada yang letak apa-apa saja yang diorang tanam, ada yang pergi letak binatang ternakan dan disembelihkan di situ. Tuan-tuan boleh bayang, dia macam suasana dia tu macam rumah ibadat agama lain, dengan bau darah, dengan lalat berterbangan, dengan serangga duk ada. Sebab daging binatang yang disembelih, dikorban itu akan dibiarkan memburuk macam tu ya. Itu suasana. Sekarang ni kita tengok Kaabah tu bersih lah, sebab sehari 4 kali proses pembersihan tu akan berlaku di sana. Kita akan bau-bauan yang sedap, kita akan tengok bau wangian-wangian yang memberi ketenangan pada kita. Tapi dulu waktu ayat ni turun, waktu Nabi berdoa pada Allah Ta'ala dekat dengan Multazam, dekat dengan Kaabah, suasana sekeliling Kaabah ni dipenuhi dengan bau hanyir binatang yang makin membusuk dengan sebab korban itu. Jadi datang satu kelompok yang dipimpin oleh Nabi, iaitu para sahabat. Diorang nak berdoa bukan dengan cara yang dilakukan oleh kebanyakan orang,
iaitu tidak melakukan korban kepada berhala, tidak mengedepankan beras ke gandum ke di hadapan berhala, tak buat. Mereka dipandang sangat pelik. Waktu tu mereka dikeji oleh penyembah berhala ni. Waktu dia orang kena herdik, kena perli ni, turun ayat ni beritahu, wahai sekalian orang beriman, wahai sekalian orang yang bersama dengan tauhid, walaupun kamu diperli oleh orang setempat, kamu kena tahu ada makhluk yang mendoakan kamu, iaitu para malaikat. Ini doa dia lah. Doa dia berkait daripada ayat 7 dengan ayat yang ke-8. Dan bukan malaikat yang biasa-biasa yang mendoakan mereka. Kau tengok ayat 7 tu, Allah Ta'ala sebut alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Yang mendoakan mereka ialah malaikat pemikul arash. Ini kita kira sebagai malaikat-malaikat yang besar, malaikat-malaikat yang dekat dengan Tuhan. Dia boleh akses banyak pintu-pintu langit. Dia lebih dekat berbanding malaikat lain. Mereka penanggung arash ni mendoakan orang yang kejap di atas tauhid. Bukan setakat doa kepada diri mereka, tapi doa juga kepada orang-orang yang dekat dengan orang-orang yang bertauhid ini. Sebab tu kau tengok dalam ayat yang ke-8 ni, doa malaikat apa dia? Rabbana, wahai Tuhan, wa adkhilhum, masukkan mereka semua ni yang dah ikut Muhammad, yang telah diherdik, dimaki, dipandang pelik di kalangan manusia ni, wa adkhilhum jannati adn, masukkanlah mereka ke dalam syurga yang bersifat dengan adn. Adn ni ada orang kata ianya ialah nama syurga, adnin. Okay. Ada orang kata Aden itu ialah satu tempat di Yaman hari ni. Tuan-tuan tengok dalam peta negara Yaman ni, ada satu kawasan nama dia Aden. Itu istilah orang baca Rumi lah, Aden, tapi dipanggil juga dengan nama Aden. Kenapa syurga disebut dengan Aden? Adakah merujuk kepada Aden di Yaman tu? Okay. Beberapa pandangan dibentangkan. Kenapa bila mana sebut syurga, ada setengah-setengah ayat Quran dia akan sebut jannatu adnin ataupun jannati adnin, syurga Aden. Pertama tadi saya sebut itu nama khusus bagi syurga tu. Tak tahu kenapa Tuhan namakan dia macam tu. Yang kedua disebutkan oleh para ulama sebab di dalam pandangan orang-orang musyrikin Mekah, antara Syam dengan Yaman, Syam ni wilayah Syria dan keseluruhannya lah. Yaman ni lah negara Yaman dan juga masuk Oman hari ni. Dulu bila mana sebut Yaman ni dia membawa sampai ke Oman lah. Di mata orang Arab, antara Yaman dengan Syam, Yaman lagi cantik. Banyak benda-benda yang merehat, pemandangan dia lagi cantik. Salah satu tempatnya ialah di Aden. Ada yang beri pandangan. Jadi Tuhan nak beritahu, kamu akan dapat tempat di syurga nanti macam Aden tu lah, tapi lebih lagi. Cuma nak bagi dia orang faham saja. Sebab tu kau tengok Tuhan bila mana dia cerita nikmat syurga, antara nikmat syurga yang Tuhan sebut wa talhim mamdud. Kita selalu baca ayat tu dalam Quran. Dalam syurga ni ada pisang yang lain macam bentuk dia. Talh tu maksud dia pisang. Pisang yang bukan pisang biasa, sedap, saiz dia pun besar dan dia punya rasa tu lain. Dan pisang ni hanya wujud di mana? Wujud di satu kawasan yang bernama Salalah di Oman hari ni. Talh. Pisang Arab panggil mauz. Mauzun tu pisang. Tapi ada kategori pisang lain, talh nama dia. Ianya ialah pisang yang sedap. Sebab dia duduk di iklim yang tak sejuk sangat, tak panas sangat. Allah Ta'ala kata dalam syurga ni dia akan dapat benda tu. Adakah exactly sama? Mungkin sama tapi rasa lebih sedap, ataupun mungkin lebih lagi. Sebab ada hadis Nabi salat Nabi salat gerhana matahari ataupun gerhana bulan, saya tak ingat, salat kusuf ataupun khusuf saya tak pasti. Waktu Nabi tengah salat, Nabi diperlihatkan syurga dan apa yang ada dalam syurga tengah salat. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Antara yang Nabi tengok dalam syurga ialah
Nabi tengok buah anggur, gugusan anggur yang besar. Didekatkan dengan Nabi, didekatkan. Sehingga sahabat tengok Nabi tengah salat tu, tangan dia macam ni, nak ambil something. Rakaat seterusnya, Nabi salat, Nabi diperlihatkan dengan neraka. Tengah-tengah Nabi duduk salat tu, Nabi macam tutup muka Nabi. Selesai salat, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, apa jadi dalam salat tadi?" Rasulullah kata, "Pada rakaat yang awal, aku diperlihatkan oleh Allah Ta'ala syurga. Dan aku telah melihat anggur, gugusan anggur dalam syurga tu besar. Sebiji anggur tu sama besar dengan tempayan yang ada di kalangan kita ni. Tempayan, betul? Sebiji anggur, bukan gugusan, sebiji tu. Aku nak ambil, dan aku duk agak kalau aku ambil, aku boleh letak di sini, korang tak habis makan. Tapi tak ambil lah. Kalau ambil boleh tengok Madinah sampai hari ni. Okey, ambil tak ambil. Okey. Rakaat kedua, diperlihatkan pada aku pintu neraka. Dibuka satu lubang kecil. Lepas tu terkeluar dia punya percikan api tu. Percikan api. Dan percikan api tu sebesar unta. Unta, percikan api kan kecil je. Yang keluar tu besar unta. Aku tahan muka aku sebab takut terbakar kena benda macam tu. Saya nak sebutnya ialah dalam syurga lebih lagi lah. Cuma ayat Quran kalau kita tengok, bila mana Tuhan kata wahurun 'ain, bidadari itu dia punya berbola mata dia bulat yang menarik. Hur ni maksudnya dia tak bulat, dia macam bujur. Ain tu mata, hurun 'ain. Bidadari itu bermata dengan mata yang bulat. Istilah kita kalau dia jegir tu macam nak terkeluar dia punya biji mata. Di sisi orang Arab, perempuan macam ni cantik. Di sisi dia orang. Di sisi Melayu taklah kot. Quran sifatkan ikut kebiasaan masyarakat kita. Orang Melayu mungkin dia minat yang mata tak berapa nak buka. Okay, cuma nak katanya dia sinkroniskan dengan kebiasaan. Kita jangan ingat, oh syurga ni macam mirip dengan budaya Arab. Sebab sasaran pertama kumpulan ni ialah Arab lah. Tapi dia lebih lagi. Sebab tu kita tengok Nabi cerita tentang syurga, tiba-tiba datang Badui. Ini hadis riwayat Bukhari. Dia kata, "Ya Rasulullah, yang kamu duk cerita ni, dalam syurga ada itu, ada ini, ada binatang, ada tumbuhan ini, ada kurma macam ni, ada anggur. Ni orang-orang yang suka bertani, dia sukalah macam tu. Dia minat lah. Kami ni orang yang ternak binatang. Dalam syurga ni boleh tak nak pelihara kambing balik, apa semua?" Dia cuba nak clarify benda tu pada Nabi. Ada benda tu ada. Bahkan benda yang diharamkan di dunia ni dah dihalal balik di sana. Okay. Cuma nak katanya, bila mana sebut tentang Jannatu Adnin ni, satu, memang itu nama khusus bagi syurga. Yang kedua, nak bagi nampak, kamu tengok Eden. Eden hari ni cantik tuan-tuan. Tak cantik dah kot lepas perang. Lepas perang kurang cantik sikit. Sekarang ni Yaman yang cantik pun kawasan border antara Oman dan Yaman tu lah. Salalah ni cantik lah. Cantik, kawasan yang cantik, kawasan yang nature dia tak, orang kata apa, tak kena kacau. Situlah dikatakan kerajaan Sabak dulu, iaitu kerajaan yang sezaman dengan Nabi Sulaiman. Dikatakan, belum kata betul lagi. Okay. Cuma nak katanya, orang Arab bila mana sebut Aden, oh cantik. Sebab tu kita tengok orang Arab datang ke Malaysia, tengok dia punya, orang kata apa, air terjun, dia orang rasa puas tengok. Kalau tuan-tuan yang biasa dengan budaya Arab, dia orang ni memang suka lepak, jenis lepak atas padang rumput. Hatta kalau tengok divider macam roundabout tu tak ada apa pun, tapi dia cuma ada rumput. Dia orang buka tikar, dia orang duduk. Lepas tu kereta duduk pusing dia orang. Itu sebab tu je yang ada di negara dia. Sebab tu dia datang Malaysia dia macam lain macam sikit lah. Cuma nak katanya, bila mana disifatkan Aden, dia bukan mesti orang kata apa sama macam di Eden tu lah. Okay. Malaikat kata, masukkanlah mereka ke dalam syurga Aden allati wa'adtahum, yang telah dijanjikan kepada mereka. Wa man salaha min abaihim, bukan mereka saja, tapi orang-orang yang bersama dengan mereka, yang baik, yang ikut juga mereka daripada kalangan ibu bapa mereka. Wa azwajihim, pasangan mereka. Wa zurriyatihim. Tengok doa malaikat ni dia meliputi
Orang yang bersama dengan tauhid, masukkan dia dalam syurga, dia dan family dia semua. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau lah Tuhan Maha Perkasa. Kenapa sebut Maha Perkasa? Tuhan yang Maha Perkasa mengambil tindakan terhadap orang yang memperlekehkan pengikut tauhid. Al-Hakim, dan engkau lah Tuhan yang Maha Bijaksana, yang menguruskan dan yang mentadbir semua urusan manusia. Inilah petikan daripada doa malaikat. Boleh tak kita nak baca doa ni sebagai amalan harian? Boleh. Tapi kita tak baca Rabbana wa adkhilhum lah. Kita akan baca Rabbana wa adkhilna jannati adnil lati wa'adtana wa man salaha min abaina wa azwajina wa dhurriyyatina. Kena tukar dhamir dia. Yang tu tuan-tuan boleh tanya ustaz yang bahasa Arab, dia kena tukar dhamir dia. Semua perkataan Rabbana dalam Quran ni, hampir semua kita boleh amalkan sebagai doa peribadi kita. Nak baca sebelum salam pun boleh, nak baca lepas salat pun boleh. Cuma ada certain Rabbana tak boleh amalkan. Nanti kita akan jumpa dalam surah ni juga. Okay. Terus kepada ayat yang ke-9. Masih lagi sambungan doa. Waqihimus sayyi'at. Allah Ta'ala kata, wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Pelihara mereka, para malaikat doa ni. Waqihimus sayyi'at. Pelihara mereka daripada balasan kejahatan yang dilakukan. Maknanya jauhkan mereka, wahfazhum min sayyiati a'malihim fala tu'adzibhum biha. Itu dalam sebahagian tafsir disebut perkataan waqihimus sayyiat ni, malaikat doa dengan sebab dia orang dah bagi diri dia orang untuk ikut tauhid ni, jaga diri dia orang supaya tak terlibat lagi dengan kejahatan. Sebab tu tengok para sahabat, sebelum dia Islam banyak kejahatan yang dia orang buat, tapi lepas Islam dia orang tinggalkan. Dan dia orang tak lagi pergi kepada kejahatan itu, sebab dia orang dah bagi jiwa dan juga sanubari dia kepada pematuhan agama ini. Sebab tu kita tengok bila mana turun ayat di Madinah tentang pengharaman arak. Dia mula-mula turun pengharaman arak ni, dia tak larang minum terus. Dia hanya kenyataan umum. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'uhuma aktsaru min naf'ihima. Lebih kuranglah ayat tu kena cek balik. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang arak dan judi. Qul fihima ithmun kabirun. Katakanlah pada keduanya itu banyak mudarat. Ada manfaat sikit je. Ini arak dan judi. Tapi fokus dia tu arak lah. Okay. Maknanya arak ni dari segi realitinya banyak keburukan. Sebab tuan-tuan kena tahu, di sisi masyarakat Arab, mereka memanggil arak dengan nama yang mulia. Waktu jahiliah dulu, arak ni dalam bahasa Arab dia sebut dengan al-khamru. Tapi nama samaran yang orang Arab guna zaman Nabi, dia dinamakan dengan nama Ibnul Karam. Itu nama lain bagi Arab. Ibnul Karam tu maksud dia apa? Ibu kepada, anak kepada baik hati. Karam tu maksudnya sifat pemurah dan baik hati. Sebab dalam budaya Arab, rumah yang simpan arak banyak, petanda pemilik rumah tu, tuan rumah tu orang yang baik. Arak banyak, petunjuk kepada suka jamu orang. Tu dulu. Sekarang ni arak banyak, jahanam lah orang tu, tak gunalah. Okay. Cuma kata zaman dulu simpan arak banyak, kita tahu ini orang baik, kita kena jumpa dia. Yang kedua, dalam masyarakat Arab, judi banyak, berjudi banyak. Di sisi masyarakat Arab jahiliah pun petanda orang baik. Orang baik juga. Macam mana dia jadi baik tu walaupun dia berjudi? Sebab masyarakat Arab dia berjudi, dia untung judi, dia menang judi, dia kena, dia tak guna duit dia tu untuk kepentingan peribadi. Dia pergi cari siapa yang ada hutang, dipenuhi dengan hutang, dibebani hutang. Okey, ambil ni duit aku menang judi, bayar hutang. Siapa yang susah armalah ibu tunggal, yang kematian suami, tak cukup duit, okey ni duit aku menang judi, aku bagi. Sebab tu di sisi masyarakat Arab, simpan arak banyak, judi banyak, orang baik. Orang baik, sangat baik orang ni. Sekarang taklah. Okay, sekarang dia dah terbalik. Sebab tu saya kata Nabi nak lawan tu dia agak payah.
pada waktu tu, sebab ini ialah indikator orang baik. Okay. Turun ayat beritahu tentang arak ni tak elok, minum lagi, para sahabat ni ada lagi yang minum. Kemudian turun ayat seterusnya, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara, wahai orang beriman, jangan kamu salat dalam keadaan kamu mabuk. Agak-agak dekat dengan waktu salat. Sekarang zuhur pukul 1.30, 1.33, 1.34. Pukul 1 tu ambil arak dalam seliter arak, bau padan jadi mabuk tu. Tak boleh. Dulu tak boleh. Nak ambil pukul 11.30 atau pukul 12. Maknanya anggar-anggar mabuk tu boleh cool down. Tapi jangan ambil setengah jam sebelum. Boleh minum, tapi dekat waktu salat kena tahan. Kita kena pandai agak. Okay. Sehingga turun ayat yang penghabisan dalam surah Al-An'am, kalau Ustaz tak silap, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh la'allakum turhamun. Sesungguhnya arak, judi, tenung, nasib, itu semua najis daripada perbuatan syaitan, tinggalkan, moga kamu dapat rahmat. Waktu tu tempayan-tempayan arak yang disimpan dalam rumah para sahabat ditumpahkan. Tak ada seorang kata, ya Rasulullah, saya ni ada masalah ketagih sebenarnya. Tak boleh, banyak sikit pun jadi. Sebab apa? Hati dah bagi. Hati dah bagi dah. Dah tak ada rasa nak terkat dah. Sebab tu ini ialah cure dia. Ini ialah cara pengubatan dia. Dia tak cut habis, dia berperingkat, bagi nampak benda tu buruk dulu. Okay. Cuma saya nak sebut sini ialah mereka pernah buat jahat dan malaikat doa pada Allah Ta'ala, waqihimus sayyi'at, jaga dia orang ni supaya tak buat lagi benda-benda buruk. Wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah, dan sesiapa yang engkau pelihara pada hari itu daripada terkena balasan kejahatan, maka sesungguhnya engkau telah mengurniakan rahmat kepada dia. Ini pun masih lagi doa malaikat lah. Wa man taqis sayyi'at, siapa-siapa yang dijauhkan daripada keburukan pada hari itu tu merujuk kepada hari kebangkitan, faqad rahimtah. Okay. Ayat ni kena faham bagi elok. Malaikat doa, ya Allah, jaga dia orang supaya tak buat benda buruk. Okey. Wa man taqis sayyi'at, siapa-siapa yang jaga diri yauma idzin, pada hari itu, faqad rahimtah, dia telah dijaga oleh Allah Ta'ala, diberi rahmat. Okay. Macam mana kita nak jauhkan diri daripada kejahatan? Segala benda yang boleh mendorong kita untuk balik kepada kejahatan, kita jauhi. Selain pada doa, minta pada Allah Ta'ala, yang kedua, kita juga kena mengambil asbab, sebab-sebab yang dibenarkan oleh syarak, sebab-sebab yang menyebabkan kita tak terlibat lagi. Contoh, orang ada ketagihan benda-benda buruk, ketagihan pornografi ke, ketagihan arak, ketagihan apa saja benda-benda buruk. Cara dia ialah segala benda yang boleh mendatangkan gian dia kena tutup. Contoh, remaja sekarang terlibat dengan ketagihan pornografi yang luar biasa. Tuan-tuan kena tahu, ini masalah di Malaysia tau. Masalah di Malaysia. Kita ni, Malaysia ni, walaupun majoriti Muslim, kita di sisi ranking dunia nombor 4 negara yang tertinggi melayari laman porno di dunia kita, dan majoriti perempuan. Ini kajian yang terbaru lah. Bukan nak kata perempuan tu tak apa elok, cuma remaja dia antara umur belasan sampai ke umur 35 tahun. Ini antara yang paling ramai melayari, sebab zaman sekarang ni accessible. Tuan-tuan kena tahu, kecenderungan seks bagi pemuda-pemuda di Malaysia ni dia membimbangkan. Pertama, ni saya sebut sikit. Straight ni dia suka pada lawan jantina, tu normal lah. Lelaki suka perempuan, perempuan suka lelaki. Yang kedua, homoseksual, dia suka sama jantina dia. Dia suka sama jantina, dia suka dengan lelaki, perempuan suka dengan perempuan, gay, lesbian. Yang ketiga, nekrofilia. Nekrofilia ni apa benda? Suka melakukan seks kepada mayat. Ada, penyakit ni ada. Okay. Dan yang keempat, saya tak ingat, yang ni suka melakukan seks kepada binatang. Ini tabiat seks manusia sekarang. Dulu orang hanya tahu straight je, sekarang ada 3 tambahan. Apa sebab jadi macam ni? Accessible. Ni telefon ni boleh buka semua benda. Walaupun dia tak keluar bersosial dengan kawan-kawan di luar,
Tapi rumah ada Unify, telefon internet pun laju, dia boleh buka. Dia boleh buka satu. Yang tak keluar bermasyarakat itulah yang dibimbangi. Sebab antara sebab ketagihan pornografi ni berlaku, terlalu suka menyendiri. Itu sebab dia. Segala benda yang boleh create orang tu teringat, pegang telefonnya teringat nak buka laman web tu, dia kena keluar. Dia kena sosial. Dia tak boleh duduk dalam rumah. Dia kena keluar. Ini cara dia supaya dia tak balik. Dia kena pergi bersukan. Dia kena duduk tempat orang ramai. Jangan duduk seorang sehingga datang pemikiran dia yang liar. Ikutlah apa-apa saja. Kalau orang yang ketagih dadah, jangan dia duduk tempat yang bermulanya kejahatan tu dikenali. Nak sebutnya, kejahatan selain pada minta doa pada Tuhan, kita pun kena ada usaha untuk keluarkan diri daripada benda-benda yang boleh menyebabkan kita patah balik pada benda tu. Sebab tu ayat tu sebut waman taqis sayyiat. Doa saja tak cukup, kena ada usahanya. Faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Itu penutup ayat 9. Inilah kejayaan yang paling agung. Doa, usaha, doa, usaha. Doa saja tak jadi, usaha saja pun tak jadi. Dia mesti combine dua ni. Jadi ayat ni menunjukkan pada kita selepas berdoa, berusahalah. Okay. Kemudian ayat yang ke-10. Innal ladzina kafaru yunadawna lamaqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum iz tud'auna ilal imani fatakfurun. Sesungguhnya orang-orang kafir akan dipanggil dan dikatakan kepada mereka pada hari kiamat. Ni Tuhan cerita gambaran akan datang, tak berlaku lagi. Yunadawna lamaqtullahi akbaru min maqtikum. Demi sesungguhnya benci Allah Ta'ala pada kamu lebih besar berbanding bencinya kamu pada diri kamu. Lamaqtullah, maksudnya Tuhan tak nak pandang pun kamu. Akbaru min maqtikum, lebih besar daripada bencinya kamu pada diri kamu terhadap kesilapan yang kamu buat. Ini cerita penyesalan, takhwif ukhrawi dia bagi. Ancaman dia akan datang. Tuhan nak cerita keadaan orang kafir yang duk perli orang-orang tauhid ni. Satu masa nanti dia orang terkejut. Rupa-rupanya yang kita perli itu betul. Yang kita duk rasa selamat ni tak selamatkan kita pun. Yang kita rasa berhala ni okey, dia yang jahanamkan kita. Waktu tu dah rasa diri ni bodoh lah, kenapalah pergi lawan dulu. Sehingga datang rasa benci pada diri sendiri. Tuhan cerita keadaan orang kafir. Dan Allah Ta'ala nak sebut pada ayat ke-10, kalau kamu benci diri kamu sebab jadi kafir, sebab herdik orang yang pilih tauhid, Tuhan lagi benci pada kamu berbanding kamu benci terhadap diri kamu. Ini ialah satu bentuk tekanan mental yang akan kena pada orang-orang yang ingkar kepada Tuhan di hari kiamat. Ni cerita di padang mahsyar, belum masuk syurga, belum masuk neraka lagi, belum hisab lagi. Antara hukuman yang diorang akan kena dulu ialah tekanan mental yang sangat teruk. Sebab tu dalam Quran dan surah Taha ataupun Ibrahim, saya tak ingat, Allah Ta'ala sebut dalam surah tersebut, pada hari tersebut kamu tidak akan dengar apa-apa pun kecuali bisikan, iaitu di padang mahsyar. Fala tasma'u illa hamsa. Kamu tak akan dengar apa melainkan, maknanya semua orang tunduk, cakap seorang diri, bermonolog seorang diri, menyesal. Orang-orang yang aku lawan dah dapat naungan di padang mahsyar. Aku ni baju tak ada, apa tak ada, lawan lagi orang, duduk dalam peluh orang lagi, dalam keadaan duk tunggu bila hisab nak jalan tu. Ini Tuhan sebut fala tasma'u illa hamsa. Tidak ada seorang yang boleh bercakap tinggi suara, melainkan semua sibuk. Sebab tu Aisyah pernah tanya Nabi, ya Rasulullah, pada hari semua manusia keluar pada kubur masing-masing, dia dalam keadaan urah, telanjang, tidakkah terganggu tengok orang telanjang? Nabi kata al-yaum akbaru min kadza. Hari itu lebih besar daripada benda tu. Yauman yaj'alul wildana shiba. Hari yang menjadikan budak kecil beruban. Tengok keadaan hari itu. Nak tunjuk pada kita penyesalan. Semua orang tak peduli. Hari itulah kita akan tengok anak kita yang berbakti pada kita, yang tak pernah lawan kata kita, dia mungkin akan lawan kita pada hari itu. Kalau dia desperate, tak cukup pahala, dia akan minta.
Kita pun macam tu. Mana-mana orang yang kita anggap kawan baik apa semua di dunia ni, hari tu kita akan bergaduh. Kita akan cari lubang. Yang penting aku nak selamat diri aku. Aku tak nak fikir orang lain, pasangan aku ke siapa, ke mak ayah aku ke. Kalau aku terpaksa ingkar, aku akan ingkar. Sebab tu ada hadis Nabi cerita bagaimana datangnya ayah Nabi Ibrahim, jumpa Nabi Ibrahim di padang mahsyar. Nabi Ibrahim terkejut tengok, hitam, penuh muka hitam. Datang jumpa Nabi Ibrahim, hari ini aku iktiraf apa yang kamu sebut. Apa yang kamu sebut dulu tu, tauhid tu, aku iktiraf. Tapi tak ada guna dah di padang mahsyar. Sehingga Allah Ta'ala pun tukarkan ayah Nabi Ibrahim tu kepada bentuk binatang. Itu hadis riwayat Muslim. Tapi kita akan cerita akan datang. Cuma nak sebutnya gambaran di padang mahsyar pada waktu itu. Kalau kamu benci diri kamu, Tuhan kata, aku lagi benci kamu. Iz tud'auna ilal imani fatakfurun. Kenapa jadi macam tu? Sebab ketika kamu diseru kepada iman, fatakfurun, kamu kufur. Ini bayaran yang kamu kena ambil di akhirat nanti kalau kamu masih konsisten dengan kufur. Okay. Ayat yang ke-11. Qalu rabbana amattana thnatain wa ahyaytana thnatain fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabil. Doa orang-orang yang ingkar kepada Allah Azza wa Jal selepas masuk dalam neraka. Tengok, okey. Qalu rabbana, mereka berkata, wahai Tuhan, amattana thnatain, engkau telah jadikan kami mati 2 kali. Wa ahyaytana thnatain, dan engkau telah menjadikan kami hidup 2 kali. Fa'tarafna bidhunubina, sekarang kami iktiraf dosa-dosa kami. Fahal ila khurujin min sabil, boleh tak ada jalan untuk ejah kami boleh keluar pada neraka ni? Tuan-tuan tengok dia punya ayat ni, tuan-tuan puan tengok ayat ke sebelah ni, dia ada perkataan Rabbana. Tadi saya sebut sebahagian besar Rabbana dalam Quran ni boleh amal, tapi ada yang tak boleh amal sebagai doa harian ataupun doa peribadi. Yang ni tak boleh amal. Yang ni doa ahli neraka dalam neraka. Tuan-tuan amal sekarang maknanya berkenan benar ada ahli neraka. Okey, jangan amal. Doa ni jangan amal, okey. Rabbana amattana thnatain wa ahyaytana thnatain fa'tarafna bidhunub. Jangan amal. Yang ni tak perlu amal. Rabbana ni tak perlu. Rabbana yang atas tadi tak apa. Yang permulaan muka surat tu, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum, tapi kena tukar dhamir dia, kena tukar kata ganti nama dia tu. Rabbana wa adkhilna jannati adnin allati wa'adtana wa man salaha min abaina wa azwajina wa dhurriyyatina. Yang tu tak apa, boleh amal. Okay. Yang ayat sebelah tak boleh amal. Ini ialah keluhan, dia bukan doa. Keluhan ahli neraka yang sudah penat diazab. Minta pada Tuhan, bagi rehat sekejap, bagi kami keluar lah, bagi kami keluar. Dia minta keluar dulu, sebab ada ayat lain sebut kalau tak boleh keluar, bagilah azab ni stop, sehari pun jadilah, tak tahan. Sebab azab neraka mengalami tambah baik tiap-tiap masa. Maknanya azab neraka ni dia upgrade selalu. Dia tak ada azab neraka macam banduan duduk dalam penjara, duduk menghadap dinding tembok, tak. Azab juga yang tu azab mental dia. Okay. Tapi duduk dalam neraka tak boleh keluar, dipukul hari-hari, kesakitan berbagai-bagai, macam-macam denda, hukuman yang akan dikenakan. Dia tak ada ahli neraka yang relax, lama sangat dalam neraka sampai tahap macam okey dah, api neraka ni dah kebal dah, tak rasa apa dah. Dia tak ada yang tu. Dia akan rasa tiap-tiap hari macam azab baru yang kena pada dia. Okay. Ayat yang ke-12, yang tu tak perlu hurai panjang lah, cuma ini nak sebut pada kita ialah keluhan ahli neraka. Ayat yang ke-12, dzalikum bi annahu idza du'iya Allahu wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Lalu datang malaikat. Tadi tugas malaikat mendoakan orang-orang yang bersama dengan tauhid. Sekarang tugas malaikat seterusnya menambahkan rasa mental kepada ahli neraka yang dah kena hukuman fizikal dah kena. Malaikat pergi, malaikat kata pada mereka, zalikum, benda ni kamu dapat, azab ni kamu dapat, bi annahu idza du'iya Allahu wahdahu kafartum. Kamu dapat azab ni kerana dulu kamu diseru
untuk mentauhidkan, wahdahu, mentauhidkan Tuhan, mengesakan Tuhan, kafartum, kamu kufur, kamu tak peduli. Wa in yushrak bihi tu'minu, dan apabila dipersekutukan sesuatu dengan Allah, kamu percaya sekutu itu. Bila mana orang datangkan berhala kemah lagi yang Muhammad bawa ni nonsense, priceless semua benda ni, tak ada apa pun, ini semua barang lekeh. Okey, datang saja berhala, tu'minu, beriman, saya. Fal hukmu lillahil aliyyil kabir, maka kuasa menjalankan keadilan ialah hak Allah Azza wa Jal, dan Allah Ta'ala itu Al-Ali, dia maha agung, maha tinggi, Al-Kabir, maha besar pemerintahan dia. Ini ayat takhwif ukhrawi dia panggil. Benda-benda yang menakutkan kita tapi dia berlaku di akhirat. Okay. Kita ambil satu lagi ayat sebagai penutup untuk kita punya pengajian kita ni. Ayat yang ke-13. Lepas pada ni kita akan sambung pada ayat yang ke 13, 14, 15, 16. Sebab saya punya target untuk satu kelas kita ni setengah muka surat dah okey dah. Sekarang ni kita dah lebih dah tu, setengah muka surat. Kita ambil satu lagi ayat, nanti kita akan sambung lagi huraian dia. Ayat ni penyempurnaan dia. Huwallazi yurikum ayatihi, dialah Tuhan yang perlihatkan kepada kamu tanda-tanda keesaannya. Ayat ni nak torture orang kafir yang masih lagi lawan Nabi. Kalau kamu nak lawan, kamu lawan, tapi kamu dengar cerita keluhan ahli neraka, tekanan mental yang akan dikenakan oleh para malaikat. Malaikat ni ialah makhluk yang kamu syirikkan juga dulu. Sebab di sisi masyarakat musyrikin Mekah ni, dia orang mensyirikkan Allah Ta'ala dengan mengagungkan malaikat juga. Sedangkan malaikat tu hamba Tuhan juga. Malaikat tu tak pernah bersama dengan dia orang. Yang datang pada dia orang jin yang menipu kata dia malaikat. Tu saja. Itu keadaan dia. Okay. Jadi Allah Ta'ala nak bagi rasa bersalah tu lagi kuat pada orang-orang kafir ni. Huwallazi yurikum ayatihi, dia yang telah tunjukkan pada kamu tanda-tanda kebesaran. Wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa, dan bagi lagi rezeki untuk kamu boleh maintain ikut tauhid ni. Wa ma yatadzakkaru illa man yunib, tidak ada yang boleh faham apa yang Tuhan nak buat ni melainkan orang yang yunib. Yunib ni maksud dia apa? Munibin. Kita pernah dengar perkataan tu, naba yanubu, maksudnya satu orang yang bila mana dia buat satu benda, dia jauh melelong, dia pandai patah balik untuk muhasabah. Munibina ilaih, manusia dia akan buat silap, tapi manusia yang terbaik bila mana dia buat silap, dia pandai patah balik dan dia mengakui dia silap. Yang masalah dia buat silap, dia sombong dengan kesilapan dia dan tak nak patah balik, macam musyrikin Mekah ni lah. Okay. Jadi Allah Ta'ala kata wa ma yatadzakkaru, tidak ada yang boleh faham tanda Tuhan, kebesaran Tuhan. Tengok mata tengok, tapi tengok dengan pandangan yang mematikan, bukan pandangan yang menghidupkan. Tidak ada yang boleh faham melainkan man yunib, orang-orang yang nak muhasabah diri saja. Okay. Nanti kita akan tengok perbahasan seterusnya pada ayat yang ke-14 yang menjadi tema utama bagi surah ni, iaitu tauhid dalam doa. Kita akan sambung pada kali akan datang lah. Okay. Jadi kita berpada ayat 13, nanti kita akan sambung ayat 13 juga, 13, 14, 15 dan 16. Jadi kita tanda situ, dan saya rasa berpada situ ialah kot untuk kali ini. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.